Peguam fail saman isu agung tak istiar darurat. Plaintiff Syed Iskandar Syed Jaafar melalui firma guaman Tetuan Kenggadhairan & Co memfailkan saman pemula di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Seorang peguam memfailkan tindakan undang-undang berhubung keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk tidak menerima cadangan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk pengisytiharan darurat. Plaintiff Syed Iskandar Syed Jaafar melalui firma guaman Tetuan Kenggadhairan & Co memfailkan saman pemula di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Kerajaan Malaysia disenaraikan sebagai defendant tunggal dalam tindakan undang-undang itu. Ahad lalu, Agong memutuskan untuk tidak memberi perkenan cadangan Muhyiddin dengan menyifatkan tiada keperluan untuk perkara itu selain menambah Kerajaan Perikatan Nasional PN sekarang menangani pandemik COVID-19 dengan berkesan. Syed meminta mahkamah untuk antara lain menentukan sama ada Agong mempunyai budi bicara sepenuhnya untuk tidak mengisytiharkan darurat walaupun Perdana Menteri menasihatkan sebaliknya. Plaintiff meminta mahkamah menentukan perkara ini berdasarkan artikel 40 dan 150 Perlembagaan Persekutuan. Artikel 40 antara lain secara umum membahas tentang perlunya Agong bertindak sesuai dengan nasihat kabinet atau menteri yang bertindak di bawah kekuasaan umum kabinet. Artikel 150 pula antara lain membahas tentang kuasa Agong untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat di mana terdapat situasi di mana keselamatan ekonomi atau ketenteraman awam di persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam. Syed Iskandar juga meminta pengadilan untuk menentukan keabsahan suatu pindahan terhadap artikel 150 yang memasukkan klausa antara lain melarang mahkamah mendengar tindakan undang-undang berhubung dengan isu pengisytiharan darurat. Di antara pindaan ini adalah penyisipan artikel 150 dalam kurungan 8 yang antara lain menyatakan bahawa tidak ada mahkamah yang memiliki kuasa untuk memenuhi atau menentukan permohonan, pertanyaan atau proses apapun dalam bentuk apapun dengan alasan apapun mengenai kesahihan pengisytiharan darurat. Menurut salinan afidavit, Syed Iskandar dengan hormatnya mendakwa bahawa keengganan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri mengakibatkan Raja menjalankan fungsinya dengan cara yang tidak sesuai dengan artikel 40 dan 150 Perlembagaan Persekutuan. Saya benar-benar percaya bahawa penentuan mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas oleh Mahkamah Terhormat ini penting untuk menegakkan kedaulatan undang-undang dan perlembagaan persekutuan, katanya. Syed Iskandar juga menuduh bahawa pindaan artikel 150 tersebut adalah tidak berperlembagaan dan dengan itu batal serta tidak sah. Pindaan seperti itu meminggirkan kuasa semakan kehakiman yang merupakan sebahagian daripada struktur asas perlembagaan persekutuan, katanya. Pindaan seperti itu meminggirkan kuasa semakan kehakiman yang merupakan sebahagian daripada struktur asas perlembagaan persekutuan. Bercakap kepada Malaysia Kini hari ini, Syed Iskandar menjelaskan bahawa tujuan tindakan undang-undang itu adalah untuk mahkamah menentukan bahawa sesiapa yang menjadi Perdana Menteri tidak akan menghadapi masalah ketika berhadapan dengan mereka yang seharusnya menjadi penjaga perlembagaan persekutuan, seperti dalam situasi ketika rang undang-undang diserahkan untuk perkenan diraja. Walaupun undang-undang tersebut masih akan menjadi undang-undang setelah 60 hari jika gagal mendapatkan perkenan diraja, namun masih menyusahkan Perdana Menteri untuk melaksanakan tugas mereka. Oleh itu, pelaksanaan kuasa oleh Agong harus dilakukan dengan berhati-hati. Agong seharusnya menjadi penjaga perlembagaan persekutuan, justru bukan sebahagian daripada eksekutif. Mahkamah perlu menentukan batas agar Agong menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak dipengaruhi oleh orang lain, katanya. Dalam perkembangan yang lain, Dr. Mahathir jumpa kuli dan pemimpin lain bincang kerajaan perpaduan menurut sumber.
Selain Tengku Razaleigh, pemimpin lain yang dikaitkan dengan perbincangan itu dengan Mahathir adalah Presiden Amanah Muhammad Sabo dan Menteri Agama Zulkifli Muhammad. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dikatakan mengadakan perbincangan dengan beberapa pemimpin politik mengenai cadangan membentuk kerajaan perpaduan. Sumber dari pejabat Mahathir mengesahkan bahawa Mahathir telah bertemu dengan ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razaleigh Hamzah pada hari Isnin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Muhammad pada hari Selasa dan Presiden Amanah Muhammad Sabo semalam. Perbincangannya adalah untuk membentuk kerajaan perpaduan, kata sumber itu kepada Malaysia Kini hari ini. Ketiga-tiga pertemuan itu dikatakan diadakan di kediaman Mahathir di Sri Kembangan, Selangor. Ditanya mengenai ketidakhadiran pemimpin DAP dalam pertemuan itu, sumber itu menjawab setakat ini mereka yang ada dalam gambar yang sudah datang. Sumber itu mendakwa bahawa pintu mereka masih terbuka kepada mana-mana pihak yang ingin berbincang mengenai perkara itu dengan Mahathir. Muhammad Sabo ketika ditemui selepas mesyuarat Majlis Presiden PH hari ini enggan mengulas ketika ditanya berkenaan pertemuan itu. Tiada komen katanya. Sebelum ini, laman Facebook Kelab Penyokong Mahathir, Kelab Cik Det, menyiarkan 3 gambar yang dikaitkan dengan pertemuan berkenaan. Ketika negara diuji, kerajaan perpaduan adalah formula terbaik. Parti politik perlu diketepikan buat masa sekarang dan sebaliknya hanya kepentingan negara sahaja yang diutamakan. Ini juga menyambut baik saranan YDP Agong supaya berhenti berpolitik. Jika penubuhan kerajaan perpaduan berlaku, diharap ia bukan sahaja membela kepentingan dan kebajikan rakyat Malaysia berbilang kaum, malah boleh memberi fokus kepada usaha pemulihan ekonomi negara yang semakin mencabar kesan akibat pandemik COVID-19, pergolakan politik dan kedudukan ekonomi global yang tidak tentu, kata kenyataannya mengiringi gambar berkenaan di Facebook. Perkembangan itu hadir ketika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berdepan cabaran dari dalam dan luar gabungan Perikatan Nasional yang diterajuinya. Muhyiddin juga mempunyai tugas untuk memastikan belanjawan 2021 yang dijangka dibentangkan pada 6 November mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk membuktikan dia masih mendapat keyakinan daripada ahli Dewan Rakyat untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Perkembangan itu hadir ketika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berdepan cabaran dari dalam dan luar gabungan Perikatan Nasional yang diterajuinya. Muhyiddin juga mempunyai tugas untuk memastikan belanjawan 2021 juga dijangka dibentangkan pada 6 November mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk membuktikan dia masih mendapat keyakinan daripada ahli Dewan Rakyat untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong sebelum ini menyuruh semua ahli politik menyokong belanjawan itu yang disifatkan penting dalam usaha kerajaan menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Sia-sia berdosa bikin grup WhatsApp Anwar 40pm, kata Anwar. Tolong padamkan grup chat ini, kata ahli MT UMNO itu. Memandangkan kemungkinan seorang timbalan Perdana Menteri akan dilantik daripada kalangan pemimpin UMNO, maka ia terus menimbulkan spekulasi pengisi jawatan nombor 2 kerajaan itu. Salah seorang anggota Majlis Tertinggi UMNO, Anwar Musa, secara terbuka berkata beliau tidak mencalonkan dirinya untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Anwar mengatakan ini dalam kumpulan WhatsApp yang diberi nama Tan Sri Anwar 40pm. Pihak yang menubuhkan kumpulan WhatsApp itu telah menambah penyertaan ramai tokoh politik, kaki tangan media dan malahan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam kumpulan itu. Saya minta sekali lagi tolong padamkan grup chat ini kerana ia perbuatan sia-sia dan berdosa. Saya bukan orangnya dan saya tidak restuinya, tulis Anwar sebelum bertindak keluar dari kumpulan WhatsApp itu. Kumpulan WhatsApp itu dibuat oleh seseorang dengan nama pengendali King Demon pada bulan Februari dan sejak itu mengekalkan nama kumpulan itu.
Setelah menambah ramai orang, King Damon menjelaskan malam tadi bahawa tujuan kumpulan itu adalah untuk memastikan Anwar dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Modus operandi kumpulan WhatsApp itu mengingatkan bagaimana klip video yang melibatkan seorang menteri disebarkan pada bulan Jun 2019, di mana puluhan wartawan dan ahli politik tiba-tiba dimasukkan ke dalam kumpulan sembang yang sama. Mesyuarat Majlis Tertinggi MT UMNO yang berlangsung semalam telah membincangkan mengenai calon untuk mengisi jawatan itu, tetapi tiada keputusan dibuat. Bagaimanapun, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi selepas mesyuarat itu tidak menyebut mengenai jawatan timbalan Perdana Menteri, sementara pemimpin lain kunci mulut ketika ditemui oleh media malam tadi. Jawatan timbalan Perdana Menteri dikatakan menjadi salah satu tuntutan UMNO untuk terus bekerjasama dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional PN. Sumber memberitahu Malaysia kini 3 nama yang mungkin diketengahkan parti itu ialah timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob dan ahli Parlimen Samberong Hishamuddin Hussein. Muhyiddin didakwa sedang menunggu UMNO mencalonkan pemimpin parti itu yang dianggap boleh diterima untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, lapor sebuah laporan media hari ini. Memetik sumber yang tidak didedahkan, Sinchiu Daily mendakwa Presiden Bersatu itu bersedia melantik seorang wakil UMNO ke jawatan berkenaan dan terserah kepada parti terbabit mengemukakan calon. Bagaimanapun, kata sumber berkenaan, Muhyiddin tidak dapat menerima Zahid sebagai timbalannya kerana ahli Parlimen Bagan Dato' itu masih dibicarakan di mahkamah. Sumber berita daripada Malaysia Kini.